Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, man shalla 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang sedia maklum pada pertemuan yang lepas, saya dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian bahawasanya saya telah menghantar 3 nuskhah kitab salat berjamaah yang mana untuk diwakafkan kepada pihak masjid bagi program ataupun bagi kuliah maghrib, iaitu kita gunakan kitab tersebut. Maka kami telah menguruskan dan kami ada lagi 7 nuskhah. Alhamdulillah kitab tersebut dah sampai, maka kami terus edarkan kepada pihak masjid. Jadi alhamdulillah secara keseluruhannya 10 nuskhah kitab tersebut telah pun kami sampaikan kepada
pihak masjid, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama, dan kitab tersebut bolehlah dibuat rujukan untuk diri kita bersama, untuk jamaah bersama, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas kita dah bincang tentang apakah dia hadis. Ada 3 buah hadis yang kita nyatakan, yang kita baca dan yang kita perjelaskan tentang hebatnya orang pergi salat berjamaah, tentang kelebihan orang pergi salat berjamaah, apa yang bakal diperoleh seperti mana yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka insya-Allah untuk pertemuan kita pada kali ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sambung perbincangan kita di dalam kitab salat berjamaah serta panduan imam dan makmum pada halaman yang ketiga. Surat yang ketiga, yang mana pada hari ini, lepas mana kita tahu apa dia hebatnya orang pergi salat berjamaah, apa kelebihan-kelebihan yang tertentu, maka kita nak tahu pula kisah-kisah mungkin kisah para sahabat, bagaimana mereka menganggap akan tingginya nilai salat berjamaah ini, bagaimana mereka melazimkan diri mereka untuk pergi salat berjamaah. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah yang bakal kita sebutkan nanti, tuan-tuan, itu menjadi satu pengajaran untuk diri kita, menjadi satu kekuatan buat diri kita untuk sama-sama kita memperkukuhkan jiwa kita, hati-hati kita untuk terus kekal istiqamah di dalam melaksanakan salat fardu secara berjamaah, insya-Allah. Maka insya-Allah tajuk hari ini apa dia? Nilai salat berjamaah di sisi as-salafus salih. Apakah dia nilai salat berjamaah di sisi as-salafus salih? Tuan-tuan, selalu kita dengar lafaz as-salafus salih. Kan as-salafus salih. Kalau kita terjemahkan as-salafus salih, maknanya orang-orang salih yang terdahulu. Tapi kita tak tahu siapakah dia orang-orang salih yang terdahulu. Kan? Maka orang-orang saleh yang terdahulu ini kita bawakan sebuah hadis yang mana mafhumnya berbunyi apa katanya? Nabi sebut adalah sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Kemudian Nabi sebut lagi kurun selepas aku. Kemudian Nabi sebut lagi adalah kurun selepas tu. Makna kata apa? Daripada hadis yang saya sebut, mafhumnya ini menyatakan bahawasanya adalah 3 kurun yang pertama. Bermula daripada kurun yang bersama Nabi SAW, iaitu para sahabat. Kemudian kurun yang selepas itu kurun tabi'in. Kemudian kurun selepas itu iaitu tabi'at tabi'in. Iaitu 3 kurun yang pertama. Maka ini ada khilaf daripada kalangan ulama. Tapi pendapat yang masyhur adalah 300 tahun selepas hijrah Nabi SAW. Maka itu termasuk daripada 3 kurun yang pertama. Kita nak lihat pun dalam kitab salat berjamaah ini dikata siapakah dia as-salafus salih. Maka disebutkan di dalam kitab Al-Manhusaniyah 'ala al-Wasiyatul Matbuliyah oleh Al-Qutub Asy-Sya'rani. Al-Qutub Sya'rani, apa kata Qutub Sya'rani? Penyusun mengatakan mereka yang hidup sepanjang 3 kurun yang pertama, yang dikenali sebagai generasi as-salafus salih. Dalam kitab ni dikata apa? 3 kurun pertama. 3 kurun pertama berarti 300 tahun yang pertama selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang mana beranggapan, mana kata kita tengok, kita dah faham dah as-salafus salih ni siapa dia. As-salafus salih maksud dia orang-orang salih yang terdahulu, yang hidup pada 3 kurun pertama. Berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, Nabi sebut sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian kurun selepas aku, dan kurun selepas daripada itu, kan, yang mengikut akan kurun-kurun tersebut, kan. Dan kata ulama juga termasuk daripada mereka yang hidup 3 kurun pertama ini adalah ulama-ulama yang mempelopori 4 mazhab. Bermula daripada mazhab Hanafi, kemudian disusuli dengan mazhab Maliki, kemudian disusuli dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.
Kan 4 mazhab yang kita kata hari ni mazhab fiqh yang terkemuka, yang terkenal, kan, yang mana kita tahu majoriti penduduk di Asia Tenggara ini mereka beramal berdasarkan mazhab Syafi'i untuk fiqh. Tadi kan majoriti. Kan, jadi mereka yang hidup 3 kurun pertama ini juga merupakan kata adalah orang-orang saleh yang terdahulu, yang Nabi kata sendiri bahawasanya mereka ini adalah antara the best kurun, yang terbaik. Kan, baik, bagi as-salafus salih, mereka ini apabila tidak dapat menunaikan salat fardu secara berjamaah, tuan-tuan, mereka akan anggap dalam kitab disebut diri mereka itu telah ditimpa musibah. Kan? Tuan-tuan, cek balik diri kita. Tengok balik diri kita. Aku tak pergi salat jemaah. Contohlah kata waktu zuhur tadi ke, waktu asar tadi ke, waktu maghrib tadi ke, aku tak dapat pergi salat fardu berjamaah. Aku rasa diri aku ni ditimpa musibah atau tidak? Jauh sekali, tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa relax lagi, tak ada apa-apa, perasaan tak ada apa-apa. Alah, tinggal sekali nanti asal boleh buat kan. Itu diri kita. Tapi bagi diri as-salafus salih itu bukan hal yang kecil, tuan-tuan. Kerana dianggap ini merupakan sunnah Nabi SAW yang besar. Kita sebut pada pertemuan lepas bahawasanya salat berjamaah ini merupakan ciri-ciri khusus umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pada umat-umat terdahulu. Sebab tu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka anggap ia sebagai satu dasar yang sangat besar. Sebab tu saya sebut pada pertemuan lepas juga, Nabi SAW sangat cerdik. Cerdik sebab apa? Sebab bila Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah menuju kepada kota Madinatul Munawwarah, baginda SAW singgah di Quba, baginda SAW bina masjid. Nampak tak? Lepas tu baru masuk ke kota Madinah, bina lagi masjid, kan? Kan? Masjid yang pertama dibina dalam sejarah Islam adalah Masjid Quba, kan? Lepas tu Masjid Nabawi. Kenapa baginda SAW bina masjid, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab ini yang kita sebut adalah untuk apa? Untuk disitulah dapat bertemunya sekalian umat baginda SAW, itu umat Islam, dapat bertemu di situ dan bermuzakarah, bermusyawarah, mewujudkan ikatan silaturahim, dan sebagainya. Kan? Jadi oleh kerana itu para sahabat memandang tinggi, memandang hebat orang yang pergi salat berjamaah ni, semua hebat-hebat belaka. Melainkan yang tak pergi jamaah pada ketika hayat baginda Nabi SAW, itu adalah mereka yang jelas dengan sifat kemunafiqan mereka. Orang munafik dia tak pergi jamaah waktu tersebut, tuan-tuan. Waktu tersebut yang tak pergi jamaah hanya orang munafik, tuan-tuan. Tapi hari ini, tuan-tuan, sikap ataupun attitude umat Islam akhir zaman bila selepas kewafatan baginda Nabi SAW, tuan-tuan, maka mereka tak anggap salat berjamaah itu merupakan kunci yang besar untuk diri mereka di dalam menghadapi kehidupan sehari-harian mereka. Kan? Jadi kita kata apa dia, tuan-tuan? Orang yang sihat tapi ada peluang nak pergi jamaah, mereka tak nak pergi jamaah, tuan-tuan. Kita kata apa? Mereka sombong dengan Allah. Mereka sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Mereka Allah kurniakan harta yang sebaik-baik mungkin harta, ada kereta yang mewah, ada rumah yang gah tingginya, tuan-tuan, ada isteri yang cantik-cantik, ada anak yang ramai, dikurniakan lagi cucu-cucu yang ramai, tuan-tuan, tapi mereka sombong dengan Allah Ta'ala. Apakah itu sudah cukup hebat ke atas diri mereka? Belum cukup hebat, tuan-tuan. Sebab mereka sombong nak datang rumah Allah, tuan-tuan. Kerana masjid itu adalah merupakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Malahan mereka akan anggap bahawasanya salat berjamaah itu tak pergi tak apalah. Mereka telah dibisik oleh syaitan. Apa kata syaitan? Kau tak pergi jamaah tak apalah, asalkan kau salat fardu, lepaslah wajib kau tu. Dia kata begitu. Kan yang kau kena buat apa? Salat fardu je. Jamaah, tak buat tak apa. Sebab dalam mazhab Syafi'i kan hukum salat berjamaah fardu kifayah. Kau tengoklah dekat surau kat masjid kan ada orang buat ni, syaitan bisik pada dia. Kalau orang dah buat, kau terlepaslah, kau tak payah pergi pun tak apa. Kan?
maka kita pun telah tersandung dengan bisikan-bisikan syaitan. Maka kita kata apa? Cukup baik aku salat daripada aku tak salat. Subhanallah wal'iyazubillah. Minta lindung daripada Allah atas setiap ucapan kita dengan ucapan yang sedemikian rupa, tuan-tuan. Tuan-tuan, masjid dibina cantik, tuan-tuan. Rumah dibina cantik. Maka kata ulama, antara masjid dengan rumah, kalau dipandang dari segi sudut fadilat tempat, maka masjid adalah merupakan tempat yang terbaik untuk kita salat di dalamnya, iaitu berjamaah, yang menjadi keutamaannya adalah salat fardu 5 waktu. Disebut dalam hadis Nabi SAW, salat fardu di masjid, salat sunat Nabi SAW salat di rumah. Kan? Kata ulama, kenapa? Untuk mengelakkan daripada timbulnya perasaan riak. Itu antara kata ulama. Jadi tuan-tuan, as-salafus salih ini, apabila mereka ini tidak dapat menunaikan salat fardu secara berjamaah, walaupun satu waktu, lantaran kata ulama bukan satu waktu sahaja, jadi masbuk, tuan-tuan. Kita masbuk ni biasa je, tak ada Jadi masbuk ni rasa diri kita biasa. Tak apa lah, masbuk je. Bila tanya kenapa masbuk? Alah, cukup baik aku pergi jamaah daripada tak pergi jamaah. Kita cakap. Tapi tidak bagi as-salafus salih. Mereka masbuk sekalipun, mereka anggap diri mereka tu telah ditimpa musibah, tuan-tuan. Masbuk. Apa dia? Barangkali tak dapat baca Fatihah bersama-sama imam, tak dapat menghabiskan bacaan surah Al-Fatihah dengan imam pada rakaat yang pertama kerana imam telah rokok. Dia dapat rakaat tapi dah kategori masbuk sebab tak dapat habiskan bacaan surah Al-Fatihah. Mereka masbuk sekalipun, tuan-tuan, mereka akan anggap diri mereka itu telah ditimpa musibah. Tuan-tuan, sebab tu saya pesan pada diri saya dengan tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian, cek balik diri kita. Aku tak pergi jamaah hari ini, aku rasa diri aku ditimpa musibah atau tidak? Kalau masih belum rasa, tuan-tuan, tujuan kita hari ini datangkan rasa tersebut, tuan-tuan. Ada orang dia pergi jamaah, tuan-tuan, pergi balik, pergi balik, pergi balik. Dia pergi tapi tidak ada apa-apa kesan pun pada dirinya, tuan-tuan. Sebab tu bagi diri as-salafus salih, tuan-tuan, mereka buat ibadah, mereka melaksanakan ibadah bukan mengharapkan pahala Allah, bukan mengharapkan ganjaran. Kita sebut sebelum ni, disebut tentang hadis tentang kelebihan-kelebihan salat berjamaah ini. Tujuan dia apa? Untuk datangkan semangat kita nak beribadah lebih lagi. Tetapi tuan-tuan, as-salafus salih, mereka beribadah bukan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang mereka harapkan? Redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya dah sebut dah banyak perkara ni. Kita peringkat umur kita, tuan-tuan, bila dah masuk fasa 40 tahun ke atas, tuan-tuan, patutnya kita dah betul-betul rasa kita ni nak buat ibadah sebab kita nak cari redha Allah, nak mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita buat sebab apa? Sebab hukum fardu kifayah, bukan. Bukan kita buat kerana apa? Kerana malu sebab kita ni AJK masjid, kalau tak pergi jamaah nanti orang tanya. Bukan begitu. Bukan kita tak pergi kita pergi jamaah sebab apa? Sebab aku ni orang kenamaan. Kalau aku tak pergi jamaah malu. Allahu Akbar, itu adalah satu niat yang salah daripada tujuan yang sebenar. Untuk orang yang baru mula pergi jamaah, tuan-tuan, memang tak salah kita khabarkan kepada dia tentang kelebihan atau manfaat pergi jamaah. Tapi untuk diri kita yang dah lazim pergi jamaah, apa kita patut lakukan? Aku buat ini sebab nak cari redha Allah. Aku buat ini sebab semata-mata nak cari cinta aku kepada Allah Ta'ala. Kalau kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan jangan khawatir. Sampaikan kata ulama-ulama sufi, apa dia? Kalau kita buat ni, bagi ulama sufi, bukan diri kita, bukan orang awam, tapi ulama sufi. Kalau kita buat ibadah sebab mengharapkan syurga Allah, itu masih makhluk lagi, tuan-tuan. Ini kalau tuan-tuan belajar mutauhid lah ataupun mutasawuf, mungkin ada yang pernah belajar tahulah.
Kalau kita buat satu ibadah sebab mengharapkan syurga Allah, sebab mengharapkan pahala dan sebagainya, itu masih lagi makhluk, tuan-tuan. Maka bagi diri bagi diri sufi ni, tuan-tuan, ahli-ahli sufi, ahli-ahli tasawuf, mereka anggap itu salah dan itu merupakan tidak beradab kepada Allah Taala. Sampai begitu sekali, tuan-tuan. Kita rasa begitu tak? Aku buat ni sebab aku nak cari redha Allah. Kalau kita buat sebab nak cari redha Allah, tuan-tuan, maka khusyuk tu dia akan datang, tuan-tuan. Sebab tu tak perlu takut. Kita hari ni duk belajar macam mana nak cari khusyuk, macam mana nak cari khusyuk. Tapi kita sembahyang, tuan-tuan, masih lagi ada benda dunia yang kita bawa bersama kita. Ini kata guru kami. Waktu kita salat, kita masih lagi bawa hal-hal dunia dalam kita punya salat. Memang kita takkan khusyuk. Apa contoh hal dunia? Waktu kita salat, kita bawa telefon bimbit kita. Lantaran kita letak telefon bimbit kita dekat tempat sujud kita, kan? Kita khawatir, kan? Apa yang kita fikir? Dunia kita masih kita bawa. Sebab tu kita susah nak khusyuk. Sepatutnya kalau kita nak ibadah semata-mata ibadah kerana Allah Ta'ala, buang sekejap, tuan-tuan. Ambil masa berapa minit? 10 minit je, tuan-tuan. Salat 10 minit je kalau 4 rakaat. Paling tidak. Campur wirid, campur solat sunat, qabliyah, ba'diyah, paling tidak setengah jam ke 45 minit. Masa kita dengan Allah untuk satu waktu 30 minit je, tuan-tuan. 30 minit kali 5 waktu berapa? 150 minit, betul? Betul tak? Betul, 30 kali 5 waktu 150 minit. Lebih kurang berapa? 2 jam setengah je, tuan-tuan, kita beribadah satu hari. Kita ada masa berapa jam? 24 jam, tuan-tuan, yang mana kita nak hadirkan hati kita ini kepada Allah Ta'ala. Waktu lain kita boleh ingat Allah, tuan-tuan, tapi belum tentu kita fokus kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita berzikir, kita ingat Allah Ta'ala, tuan-tuan, tapi hati kita tak ingat. Yang ingat hanya lidah kita, tuan-tuan. Bila waktu yang terbaik kita nak ingat Allah Ta'ala betul-betul, tuan-tuan? Waktu kita salat. Dan waktu tersebut waktu yang paling terbaik untuk kita buang dunia kejap, tuan-tuan. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kadang-kadang kenapa kita salat tak khusyuk, tuan-tuan? Sebab hati kita masih lagi ada dunia. Hati kita masih lagi terpaut kepada dunia. Masih risau dengan berbagai-bagai risau. Kita tak pernah kata apa, aku pergi masjid, ya Allah, aku serahkan keluargaku kepada Engkau, ya Allah. Sebab tu kita keluar, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tak payah risau, itu urusan Allah. Kita tugas kita pergi masjid. Lakilah, yang perempuan afdal kat rumah lah, kan? Tapi kalau ada majlis ilmu, boleh wanita hadir jamaah bersama-sama, tak ada masalah. Kita risau, tuan-tuan. Risau nanti apa jadi, kan? Tapi risau kita tu tak bawa ke mana, tuan-tuan, sebab semua tu urusan Allah Ta'ala. Maka itu yang kadang-kadang berlaku pada diri kita, tuan-tuan, yang kita suka nak mendengar. Kita solat dah 30 tahun 30 tahun, tuan-tuan, solat. Tapi solat kita macam tu je. Al-Quran kata apa? Salat ini dapat cegah diri kita daripada lakukan perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar, tuan. Tapi kenapa salat itu masih lagi tak dapat cegah diri kita, tuan-tuan? Sebab ada something wrong dalam salat kita, tuan-tuan. Sebab itu kata ulama, kita kena check balik, tuan-tuan. Sebab tu bila kita dah belajar tauhid, dah belajar fiqh, tuan-tuan, tak memadai kita, tuan-tuan. Tuan-tuan kena belajar tasawuf untuk kita lagi fahamkan diri kita dalam kita, tujuan kita ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Ta'ala ciptakan manusia, jin dan manusia itu melainkan tujuannya beribadah kepada Allah. Apa maksud ibadah sebenar? Hamba tu maksud dia apa? Hamba tu, kalau kita kata hamba, tuan-tuan, dia serah kepada penciptanya 100%. Kita kadang-kadang serah 50-50. Itu maksud dia apa? Syak, kan? Belum yakin lagi, masih lagi syak. 50-50. Ya tak ya ni, kan? Maka sebab tu apabila hari ni kita tak dapat solat fardu secara berjamaah, kita ketinggalan solat fardu secara berjamaah, kita tak rasa itu sebagai musibah, tak rasa.
Sebab hati kita solat berjamaah bertahun-tahun tuan-tuan, tapi kita tak rasa Allah itu hadir pada diri kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata apa? Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Itu ilmu tasawuf tuan-tuan. Itu cabang daripada ilmu tasawuf. Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tak mampu, kita rasa Allah melihat diri kita tuan-tuan. Itu dia ada cabang daripada ilmu tasawuf. Kan? Maka kita rasa yang mana? Kan? Itu diri kita sendiri tuan-tuan. Berdasarkan apa yang kita lakukan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok balik diri kita, cek balik diri kita. Adakah aku hari ini beribadah, aku solat jamaah dah 20 tahun ni, tapi kalau aku tertinggal satu waktu, aku tak ada rasa apa-apa. Kenapa tu? Patut tanya pada diri kita. Barangkali mungkin ada masalah pada waktu kita beribadah. Maka masalah tersebut kita kena cepat-cepat cari penyelesaian dia. Kita kena rawat dia cepat-cepat. Khawatir nanti dia merebak, dia akan jatuh kepada penyakit hati kita tuan-tuan. Jadi itulah dia as-salafus salih, bila mana mereka tertinggal solat fardu secara berjamaah walau satu waktu, lantaran bukan sekadar itu sahaja, mereka masbuk sekalipun, mereka anggap diri mereka ditimpa oleh musibah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab barangkali ada kesilapan yang mereka lakukan, dengan sebab itu mereka terhalang daripada berbuat demikian, iaitu pergi salat berjamaah. Terhalang. Barangkali ada kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan. Barangkali mereka ketika mendengar azan, muazzin lakukan azan, hayya 'alas salah, mereka kata pada hati itu mereka, kejap lagi lah aku pergi. Bila pergi dah tak ada jamaah lagi dah, semua dah balik kan. Sepatutnya bila mana kita dengar saja lamungan azan, Allahu akbar, terus pergi. Dan lagi baik apa dia tuan-tuan, sebelum dengar azan dah get ready dah. Dah bersedia dah. Kalau rumah kita jauh daripada masjid, kita dah bersiap sedia awal. Supaya apa? Supaya kita tak jatuh dalam kategori makmum yang masbuk. Sebagai contoh tuan-tuan, kisah yang berlaku pada zaman as-salafus salih adalah apa dia? Seorang lelaki yang mana Allah Ta'ala telah sibukkan hatinya, telah sibukkan dirinya untuk uruskan kebun tuan-tuan. Tapi dia uruskan kebun kurmanya tuan-tuan, dia masih lagi ada rasa nak pergi jamaah tuan-tuan. Cuma dia terlambat ni. Kisahnya berlaku pada zaman as-salafus salih. Ada seorang lelaki, dia pergi ke kebun kurma tuan-tuan, uruskan kebun kurma tuan-tuan. Kita berapa banyak kebun kurma, jangan cerita memang tak ada lah dekat Malaysia. Sawit dah banyak lah, getah mungkin ada lah, nenas mungkin ada, kebun durian pun mungkin ada. Dusun durian lah, kan? Dusun-dusun buah-buahan ni banyak tuan-tuan. Saya jamin tuan-tuan ni semua jenis Allah berikan yang hebat-hebat berlaku. Kan? Ni kisah tuan. Pergi uruskan kebun kurmanya tuan-tuan. Kemudian lepas dia selesai uruskan kebun kurma, dia nak pulang tuan-tuan. Tapi dengan harapan dia pulang, dia nak solat asar berjamaah tuan-tuan. Nak pergi juga asar berjamaah. Kita kalau tengok jam dah 30 minit habis waktu zuhur tuan-tuan, tak apalah, memang tak ada jamaah, balik rumah je lah kasih. Tapi as-salafus salih ni tidak tuan-tuan. Dia rasa dia masih lagi ada kesempatan nak pergi jamaah. Bila dia pulang tuan-tuan, dia pergi masjid, dia dapati jamaah semua dah selesai jamaah. Jamaah yang pergi masjid pada ketika itu semua dah selesai salat berjamaah dan dah nak balik dah tuan-tuan. Maka apa kata as-salafus salih tadi tuan-tuan? Dia kata pada diri dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu ayat Quran kata apa? Fa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salafus salih tak dapat pergi jamaah, mereka akan anggap diri mereka ditimpa musibah, lantaran mereka akan kata kepada diri mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak pergi jamaah kata begitu ke? Belum tentu lagi tuan-tuan, jauh lagi. Lantaran kita anggap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini apa dia? Ucapan bila kita tahu orang tu mati, meninggal dunia, maka kita kata begitu.
Tapi dalam Quran kata apa? Kalau apabila kita diri kita ini ditimpa musibah, kita tengok rakan-rakan kita ini semua ditimpa musibah, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rakan kemalangan kita ziarah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan lafaz ni hanya untuk orang yang mati je, tak, untuk orang yang ditimpa musibah. Dan termasuk juga bagi diri as-salafus salih yang kita sebutkan tadi, dia telah anggap dirinya telah ditimpa musibah sebab tak dapat nak pergi solat asar berjamaah, maka dia kata kepada diri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, ini satu pengajaran yang baik buat diri kita. Lepas ni kalau kita tak dapat pergi jamaah, tuan-tuan, kita rasa diri kita telah ditimpa musibah, kita anggap diri kita telah ditimpa musibah, katakan pada diri kita, tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah nak berikan keputusan yang baik-baik. Allah nak datangkan natijah yang baik-baik buat diri kita, tuan-tuan. Lantaran apa kata dia? Lepas dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kata apa? Luputlah bagiku atas diriku ini salat berjamaah. Maka apa kata dia lagi, tuan-tuan? Bersaksikan jamaah yang hadir salat pada ketika itu, tuan-tuan. Dia kata apa? Aku akan sedekahkan kebun kurma ini untuk kepada fakir miskin, tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan, dia infakkan lagi. Kan? Dia wakafkan lagi kebun kurma dia untuk siapa? Untuk fakir miskin, untuk umat Islam, tuan-tuan. Kita kalau tak pergi salat jamaah, sebab mungkin kita tak pergi jamaah tu, kita duk uruskan ladang kita, tuan-tuan, duk uruskan kebun kelapa sawit kita, tuan-tuan. Agak-agak kalau tak dapat jamaah, contohlah subuh, contohlah zuhur atau asar, tuan-tuan, tuan-tuan pergi masjid, orang dah habis jamaah, tuan-tuan cakap, bersaksikan kamu semua ini dengan sebab aku pergi kebun kelapa sawit aku tadi, aku tak dapat pergi jamaah, aku wakafkan tanah kebun aku ini untuk umat Islam. Berani tak? Tak berani, tuan-tuan. Jangan cerita yang besar, tuan-tuan, kita ambil yang kecil. Bersaksikan kamu semua, hari ni aku akan wakafkan kereta aku ni untuk jalan Allah. Sebab apa? Sebab aku lupa dengan sebab itu, tuan. Maka saya pernah bagi pengesyoran, tuan-tuan, kalau kita tak dapat pergi salat fardu secara jemaah satu waktu, tuan-tuan, kita lazimkan diri kita buat denda, tuan-tuan. Buat denda. Apa dendanya? Satu waktu RM1 tak rasa, tuan-tuan. RM10 tak rasa. Satu waktu tak dapat pergi jemaah RM100, tuan. Masuk dalam masjid jami', masjid paling besar, tuan. Satu waktu RM100. Tuan-tuan ada berani buat? Kalau sebulan tuan-tuan tak dapat pergi, satu hari satu waktu, 30 waktu, tuan-tuan masukkan 3,000 dalam tabung masjid. Subhanallah. Masjid boleh buat macam-macam program, tuan-tuan. Manfaat untuk orang awam. Ada berani, tuan-tuan? Satu waktu RM100. Cabar diri, tuan-tuan. Tanya diri tuan-tuan sendiri. Berani? Buat. Jalan. Supaya apa? Kita tahu nilai RM100 itu tak sama dengan nilai salat berjamaah yang kita tak dapat pergi tadi, tuan-tuan. Cabar diri, tuan-tuan. Buat begitu. Dah azan ke? Baik, kita bagi ruang untuk azan dahulu. InsyaAllah nanti kita sambung sedikit lagi nak habiskan.
Baik, kita sambung. Itu kisah yang pertama, tuan-tuan. Saya sebut, tuan-tuan, cuba cabar diri kita. Kalau kita tertinggal satu solat fardu berjamaah, kita cabar diri kita satu waktu RM100 tuan letak untuk kita tabung. Infakkan harta tuan-tuan ke jalan Allah. Kalau tak mampu, tuan-tuan, buatlah semampu, tuan-tuan. Supaya kita rasa bila mana kita tak pergi, kita rasa ia terkesan pada diri kita. Kisah yang lain pula, tuan-tuan, berlaku kepada anak Sayyidina Umar, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa dia, tuan-tuan? Satu ketika Abdullah bin Umar ini tak dapat pergi salat fardu isyak secara berjamaah, tuan-tuan. Kisah yang kedua adalah kisah yang berlaku kepada anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar tak dapat pergi salat fardu isyak secara berjamaah. Maka luput bagi diri dia salat fardu isyak satu waktu secara berjamaah. Maka bila mana dia pulang ke rumah, tuan-tuan, dia ulang salat fardu isyaknya sampai nak masuk waktu subuh, tuan-tuan. Ini kisah yang kedua ni. Mana banyak kali ulang, tuan-tuan. Daripada waktu isyak nak bagi subuh tu lama, tuan-tuan. Maka anak kepada Sayyidina Umar ini, sahabat Nabi SAW juga, Abdullah bin Umar, tuan-tuan, dia ulang salat fardu isyak aja, tuan-tuan, daripada waktu yang dia buat tu sampai subuh, tuan-tuan. Agak-agak berapa kali, tuan-tuan, wallahu a'lam bissawab. Rasanya lebih daripada 30 kali ulang salat fardu isyak. Kita begitu ke agak-agak? Contoh, zuhur tadi kita tak dapat salat berjamaah, kita ulang zuhur kita 27 kali, tuan-tuan. Sebab nak sama dengan 27 darjat. Tapi kata ulama, tetap tak sama. 27 kali kita ulang salat berjamaah, tetap tak sama nilai kita buat sekali salat berjamaah. Tetap tak sama. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga berlaku juga kepada Abdullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullahu ta'ala. Kata Abdullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Tak pernah dia lupa solat berjamaah, tak pernah dia tinggal solat berjamaah. Cuma satu malam, tuan-tuan, dia telah didatangi oleh tetamu, tuan-tuan. Dia telah didatangi oleh tetamu. Maka dengan sibuk dia layan tetamu, tuan-tuan, sampai dia terlupa isyak telah masuk waktunya. Maka bila selesai urusan, tuan-tuan, dia terus pergi ke masjid. Tapi didapatinya sampai ke masjid, pintu masjid dah berkunci, bererti tak ada jamaah, tuan-tuan. Kita bila luput dah tak pergi zuhur, tak dapat nak jamaah, tuan-tuan, agak-agak kita nak singgah masjid kita, belum tentu, tuan-tuan. Solat kat rumah lah jawapan kita, kan? Tapi tidak. Abdullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullahu ta'ala kata apa? Aku pergi juga masjid, aku tengok kokot ada jamaah kat sana, tapi ternyata pintu masjid dah berkunci waktu insya-Allah. Maka Abdullah bin Umar kata kepada dirinya dengan dia sabdakan berdasarkan sabda Nabi SAW, kata apa? Inna salatal jama'ati tazidu ala salatil fardhi 27. Maksudnya apa? Sesungguhnya salat berjamaah itu melebihi salat seorang diri dengan 27 darjat. Tahu dah fadilat jamaah yang kita pernah sebut pada hadis yang sebelumnya. Maka Abdullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullahu ta'ala ni pun pulanglah ke rumahnya, tuan-tuan. Bila dia pulang ke rumahnya, dia dalam riwayat ni, dia ulang salat fardu isyak ni sebanyak 27 kali. Sebab nak dapat sama macam nak orang pergi jamaah, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, satu dengan 27 tak sama nilai, tuan-tuan. Dan buat sekali dapat 27 ataupun buat 27 kali dapat 27, itu pun tak sama nilai. Maka lantaran pada ketika itu Abdullah bin Umar Al-Qawariri rahimahullahu ta'ala pun tertidur. Dah solat 27 kali isyak tadi, dia pun tertidur, tuan-tuan. Apabila dia tertidur, dia bermimpi dia memacu kuda bersama-sama dengan penduduk kampung tadi, tuan-tuan. Tetapi didapatinya kudanya itu berada di belakang daripada orang-orang kampung, tuan-tuan. Dalam mimpi, tuan. Ini satu kata ulama adalah Allah berikan kemuliaan kepada as-salafus salih. Sebab tu dia mimpi begitu, tuan-tuan. Kita mimpi tak tahulah dah merepek atau mimpi. Mereka mimpi ni mimpi yang baik-baik, tuan-tuan. Allah berikan mimpi yang baik-baik.
Maka pada ketika itu tuan-tuan, dia pacu kuda dia dan dia cuba paksa kuda dia supaya boleh menandingi kuda penduduk kampung pada ketika tersebut. Lantaran bukan itu saja, paling tidak dapat menyaingi mereka, tapi tetap kuda Abdullah bin Umar ni berada di belakang. Dan ketika itu salah seorang daripada penduduk kampung tersebut berpaling ke belakang. Dia kata apa kepada Abdullah bin Umar, kata apa? Jangan kau paksa kuda engkau lagi, nanti kuda engkau penat, kata penduduk kampung tersebut. Abdullah bin Umar kata apa? Kenapa? Jawabnya, dia kata apa? Sebab kami berjamaah sedangkan kamu tidak. Bangkit daripada tidur tuan-tuan, Abdullah bin Umar menangis tuan-tuan dan menyesal. Dan kata riwayat, selepas daripada itu Abdullah bin Umar tak pernah lagi tinggalkan salat berjamaah tuan-tuan. Kita ada rasa begitu ke? Menangis, pernah tak menangis tak pergi jamaah? Allah tak, tuan. Jarang sekali. Kalau ada pun mungkin kadang-kadang tuan-tuan, itu kata Piramli lah kan, kadang-kadang Kemudian apa dia tuan-tuan? 3 kisah tu saya rasa sudah cukup untuk diri kita. Kita nak jadikan pengajaran dan satu benteng yang sangat kuat. Supaya apa? Aku lepas ni tak nak tinggal jamaah. Kata ulama salaf tuan-tuan, apa kata mereka? Siapa ketika zaman as-salafus salih ni, siapa yang tak pergi salat fardu secara berjamaah walau satu waktu tuan-tuan, tuan-tuan dapat, mereka dapat ucapan takziah selama 7 hari, seminggu. Tuan-tuan tak pergi jamaah satu solat fardu tuan-tuan, kawan-kawan tuan-tuan, sahabat-sahabat tuan-tuan jumpa, takziah dia selama seminggu tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita terapkan nilai begini dalam hari ini, kehidupan kita hari ini tuan-tuan, saya rasa masjid penuh. Sebab apa? Malu tuan-tuan. Dapat ucapan takziah, kawan ni jumpa takziah, kawan ni jumpa takziah, kawan ni jumpa takziah. Kita tanya, kenapa takziah? Sebab tadi tak dapat pergi jamaah. Seminggu tuan-tuan. Allahu akbar. Saya rasa kalau buat ni tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan ada kesannya tuan-tuan. Ya? Dapat selama seminggu tuan-tuan. Lantaran apa kata ulama salaf, bukan sekadar mereka yang tak dapat pergi jamaah satu waktu, lantaran mereka yang masbuk juga dapat ucapan takziah. Kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Kawan kita ada 5-6 orang masbuk. Dalam zaman as-salafus salih tuan-tuan, mereka yang masbuk ini akan dapat ucapan takziah selama 3 hari tuan-tuan. Kita pun belum tentu lagi nak buat macam tu Nak buat, nak cakap takziah pun takut-takut dengan kawan kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana Islam itu telah ada dan telah, orang kata apa, telah pun bercampur dalam jiwa mereka, dan mereka telah letakkan Islam itu pada martabat yang tertinggi tuan-tuan. Sebab tu mereka buat dengan sebaik-baik mungkin. Mereka amalkan dengan sebaik-baik mungkin tuan-tuan. Jadi mungkin cukup sekadar itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan berdasarkan apa yang kitab sebut pada hari ini dapatlah memberikan manfaat yang terbaik untuk diri kita tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan pada hari ini dapat memberikan sebaik-baik ganjaran buat diri kita, untuk kita sama-sama supaya lepas ni jangan tinggalkan lagi salat berjamaah walaupun satu fardu. Kalau kita sibuk kerja macam mana sekalipun, saya pesan tuan-tuan, pergi jamaah juga tuan-tuan. Paling tidak ke tempat lain. Tak dapat dekat tempat kita, tempat lain tuan-tuan. Mudah-mudahan adalah Allah nak berikan natijah dan keputusan yang baik-baik buat diri kita tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan nak tanya tuan-tuan? Lalai ini kata ulama banyak.
Baik, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata guru kami, iaitu guru yang mana saya ambil sanad Al-Quran, dia kata untuk surah Al-Maun ni, siapa yang baca ayat fawailul lil musallin, jangan waqaf di situ. Saya kongsi sikit. Fawailul lil musallin, baca ayat ni jangan waqaf di sini. Kena sambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sambung. Kan? Walaupun ada riwayat yang kata boleh wakaf, tapi kata guru kami, kata syekh kami, kata jangan wakaf. Sebaiknya jangan wakaf, walaupun dia ada penghujung ayat. Saya kongsi itu dulu. Yang kedua, Allah kata apa? Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang salat. Allah herdik, Allah hina orang salat. Ada tak? Ada. Dan malahan juga ada neraka untuk orang salat. Ada. Neraka bagi orang-orang yang salat ada. Kan? Namanya neraka wail, kan? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka ini adalah orang-orang yang cuai, orang-orang yang lalai, orang-orang yang leka dalam salat. Maka tentang lalai, cuai, leka ini ulama banyak mensyarahkan dalam pelbagai penafsiran. Antaranya orang yang cuai, orang yang lalai, orang yang leka adalah orang yang melewat-lewatkan salatnya sedangkan dia berkesempatan untuk salat awal. Kerana apa? Quran sebut inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dah ada waktu dah tuan-tuan. Masuknya salat terus. Termasuk orang yang Allah kata begini adalah orang yang dia mensia-siakan waktu ketika dia nak salat. Dia tak ada urusan penting, maka dia duk lalaikan masa. Berkenaan dengan kerja tadi tuan-tuan, sepatutnya tuan-tuan, ya benar. Sebab tu apabila Nabi kata bila kita berjanji dengan satu janji, maka katakanlah dengan insya-Allah. Itu dipesan. Kata dengan insya-Allah. Insya-Allah ni makna kata apa tuan-tuan? Itu bukan kerja kita tuan-tuan. Itu semua kerja Allah. Maka kalau tak siap kerja tu, adakah salah kita? Tidak, kita dah buat sebaik mungkin. Tapi bila tiba waktu salat tuan-tuan, sepatutnya kita beri pula faham kepada dia. Aku salat dulu kejap, nanti aku sambung sikit lagi. Aku salat dulu kejap. Sepatutnya boleh begitu. Tapi hari ni orang tak faham begitu tuan-tuan. Tugas siapa nak bagi faham tuan-tuan? Tugas kita bersama tuan-tuan. Supaya hari ni orang boleh hormat akan waktu salat. Kerana salat pada awal waktu ini banyak sangat natijah yang terbaik. Ada juga disebutkan oleh alim ulama kita tentang maksud orang yang cuai, orang yang lalai dalam salat mereka adalah mereka yang tidak memperhatikan salat-salat mereka. Mereka kata apa? Aku salat cukuplah. Mereka tidak rakak dengan sempurna, mereka tidak sujud dengan sempurna. Hati-hati mereka ini juga lalai kepada Allah Ta'ala. Nampak begitu ketika ulama, nampak begitu tuan. Nampak begitu sekali. Nabi sebutlah hadis, ada orang yang paling buruk, seburuk-buruk pencuri Nabi sebut. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Nabi kata adalah orang yang mencuri dalam sembahyang. Maka kata sahabat, bagaimana mencuri dalam sembahyang ni? Mereka itu tidak rakak dan sujud dengan sempurna. Maka kata ulama juga, ini juga termasuk adalah orang yang termasuk dalam hadis apa ayat Quran tadi tuan-tuan. Jadi penafsirannya sangat banyak tuan-tuan. Kita nak ambil mana? Rangkumkan semua sekali tuan-tuan pada diri kita. Supaya apa? Kita tidak jadi orang yang mempermudah-mudahkan, memperlekeh-lekehkan, mengambil mudah terhadap salat tuan-tuan. Kerana tuan-tuan, nanti di akhirat kelak, apakah dia amalan pertama yang bakal Allah tanya kepada kita? Apa yang ditanya? Salat kita tuan-tuan. Nampak? Tuan-tuan pun dah tahu dah benda ni. Sebab tu ulama kata jangan ambil mudah, jangan memperlekehkan, jangan ambil ringan terhadap salat. Tiba waktu muazzin panggil salat, pergi salat tuan-tuan. Lainlah kita pada ketika itu sedang jaga orang sakit. Ini cerita lain. Itu nanti kita akan bincang, termasuk uzur yang diiktiraf oleh syarak. Contoh apa dia? Kita tengah mandikan orang sakit tuan-tuan.
Tiba-tiba azan, nak salat tak boleh tinggal, ada mudarat. Maka kita teruskan kerja kita, tuan-tuan. Maka kita kata, kerja yang selagi mana kita boleh sambut seruan muazzin, seruan Allah, Allah panggil kita, pergi. Kalau yang dah tak boleh, itu nanti kita akan cerita keuzuran yang diiktiraf oleh syarak yang menjadi keharusan untuk diri kita. Tak pergi jamaah, tak apa. Tapi kalau boleh pergi jamaah, itu lebih baik. Gitu dapat Jadi kita lah yang menentukan yang terbaik. Sebaiknya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan lagi tak? Tak ada Baik. Ada? Saya buka akhir insya-Allah. Sebelum kita solat Id, insya-Allah. Baik. Baik. Dalam hadis ada sebut man ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Nabi sebut tuan-tuan pun tahu hadis ni lah. Nabi kata apa? Apabila kita melihat satu kemungkaran, maka kalau kita mampu cegahlah dengan tangan kita. Cegah dengan tangan ni bukan pukul, tak. Maksudnya kuasa pemerintah. Contoh, kalau kita sebagai ayah, mungkin dulu anak kita mogok, kita boleh sekat perbelanjaan dia. Itu termasuk daripada hal yang tersebut. Ataupun kita sebagai pemimpin boleh mengharamkan rokok haram. Tuan-tuan, fatwa rokok ni memang dah difatwakan haram. Melalui hari ini memang majoriti ulama' dah kata rokok tu haram. Tapi untuk akta ataupun dalam perundangan syariat, dia tak masuk dalam akta, tuan-tuan. Dia masuk dalam fatwa. Tuan-tuan kena faham. Kalau masuk dalam perundangan, baru boleh ambil tindakan. Tapi rokok ni tak masuk dalam perundangan, tuan-tuan. Dia hanya keluar daripada fatwa. Bila keluar fatwa, tuan-tuan, belum tentu kita boleh ambil tindakan. Tak boleh. Tapi kalau dah masuk dalam akta perundangan, tuan-tuan, dah fatwa haram, masuk akta perundangan, maka pada ketika itu baru boleh ambil tindakan kepada perokok-perokok, tuan-tuan. Sebab tu hari ni kesihatan dah keluarkan. Siapa yang rokok dekat kedai makan, kena saman. Itu dah masuk akta lah tu. Tapi belum kena lagi. Siapa yang merokok kena pergi jamaah. Belum lagi Siapa yang merokok ni hukumannya kena bersihkan masjid. Belum lagi. Mana kata belum masuk akta kan. Tapi kalau dikatakan hukum, memang sebelum ni ada ulama menyatakan makruh kerana dipandang dari segi sudut bau yang kurang enak waktu solat, datang bau yang tak elok, maka makruh. Tapi hari ni ulama mutaakhirin kita telah mengeluarkan fatwa. Malahan Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan hukum merokok itu tetap haram kerana ada banyak mudarat pada dirinya. Kita nak cegah bagaimana orang begini. Maka saya banyak sebut, tuan-tuan, kalau orang merokok ni, tuan-tuan satu cara, tuan-tuan buka minda dia dulu. Nak cerita haram, dia tahu, tuan-tuan, bukan tak tahu. Malahan dibawa pada kita pula. Ada ulama kata makruh, kan. Dibawa khilaf ulama pula kan. Baik, kata ulama kata waktu saya ditanya dengan soalan begini, maka saya kata apa? Buka minda dulu. Tanya dia, satu hari rokok berapa? Dia kata satu hari dia keluar duit RM10 lah rokok kan.
Lepas tu kita tanya dia, dalam Islam, rukun Islam ada berapa? Tanya kan. Ada 5. Ucap kalimah syahadah, salat, puasa, zakat, haji. Yang 4 ni dia mampu buat. 1, umrah dengan haji. Dalam mazhab Syafi'i, umrah dan haji wajib dilaksanakan setahun, seumur hidup sekali. Tanya pada dia. Mampu tak buat haji dan umrah? Dia kata tak mampu. Tipu tak mampu. Merokok boleh? Ni kita buka minda dia dulu. Jangan kita kata haram. Kalau kata haram memang dia tak jalankan. Sebab dia pun tahu hukumnya haram. Maka kita tanya dia, 1 hari RM10, RM10, 30 hari RM300, sebulan RM3,600. Betul? Betul tak? 300 kali 12 bulan. Betul tak? 3,600 kan? RM3,600. Itu setahun. 2 tahun dia kumpul duit rokok dia tadi tuan-tuan, dia dah boleh buat haji dah. Dia boleh buat umrah dah. Umrah selesai dah. Dia kumpul lagi 3 tahun, 4 tahun, boleh buat haji dah tuan-tuan. Dia kata dia tak mampu. Saya kata apa? Tipu. Rokok tu tuan-tuan, dia kotak dia simpan, dia susun dekat dinding, muhasabah balik pada diri dia. Tengok berapa banyak aku dah isap rokok sepanjang umur 20 tahun. Allahu Akbar, kan? Jadi itu antara kaedah yang kita boleh bercakap dengan dia. Berikan motivasi pada diri dia. Datangkan yang baik-baik. Kalau cerita pasal haram tuan-tuan, saya sebut memang tak nafikan rokok tu haram. Tapi kalau cerita pada dia haram, dia tahu dah tuan-tuan. Tapi kita nak sedarkan diri dia daripada RM3,600 tadi tu. Macam-macam kita boleh buat. 1 tahun simpanan. Bagi. Makalah hadis kata apa? Tak mampu dengan tangan, maka buatlah dengan lidah. Itulah tadi dengan lidah. Kita berikan peringatan, berikan pengajaran. Yang terakhir, tak mampu dengan lidah, cukup dengan hati kita. Apa dia? Benci dengan dibuat. Dan kita tak nak kita buat perkara tersebut. Hati kita benci tuan-tuan. Itu yang kata Nabi SAW, itulah demikianlah selemah-lemah iman. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekadar itu saja untuk kita hari ini tuan-tuan. InsyaAllah nanti lepas ni kita terus solat. Yang baik adalah datang daripada Allah, dan yang buruk adalah datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya yang baik dan buruk adalah datang daripada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.